الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man satab wa man yassara ala mu'sir, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman, satarahullahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyathumur rahmah wa haffathumul malaikah wa zakarahumullahu fi man 'indah wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Nabi kata, siapa yang melapangkan saudara dia yang beriman daripada satu kesusahan dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala akan melapangkan kesusahan dia di hari akhirat. Atas dunia, kalau sekiranya kita biasa tolong satu saudara kita yang sama seagama, sama Islam, sama beriman, akhirat isu Allah tolong kita. Wa man yassara ala mu'sir, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Nabi kata siapa yang bagi kemudahan pada saudara dia yang sama seagama daripada kesusahan. Kawan dia susah, sukar, sempit, dia bagi kemudahan dekat kawan dia, Allah Subhanahu wa ta'ala akan bagi kemudahan kepada dia di hari akhirat. Nabi kata lagi, wa man satara musliman, satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang tutup aib, celah, benda tak elok yang ada pada kawan dia masa atas dunia, Allah akan tutup aib dia di hari akhirat. Dia tahu kawan dia, adik-beradik dia, jiran sebelah rumah dia ada aib, ada benda yang tak elok, perangai wuduk, celah pada diri dia, dia tak cerita ke orang. Dia tutup aib saudara dia ni.
Sebagai balasan, akhirat esok, aib dia Allah tutup. Tuan-tuan, siapa di kalangan kita ni yang tak ada aib? Di kalangan kita ni siapa yang tak ada aib? Semua orang ada aib. Cuma aib kita orang tahu, orang tak tahu ya. Ada aib kita, isteri kita saja tahu, orang lain tak tahu. Ada aib kita, isteri dengan anak-anak tahu, jiran tak tahu. Ada aib kita, isteri, anak-anak dengan jiran tahu. Orang jauh, adik-beradik jauh tak tahu. Pokok pangkalnya, manusia ada aib. Ada benda, aib ni makna dia malu. Maksud manusia ada aib, maksudnya ada satu benda yang kalau orang tahu dia malu. Kalau kita nak buka aib orang, kita pun ada aib. Macam mana kalau orang buka aib kita? Kalau kita pelihara, kita jaga, kita tolong tutup aib orang, akhirat esok Allah tutup aib kita. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Nabi SAW kata, Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa akan tolong hamba dia selagi mana hamba dia tolong saudara dia. Lagi kita duk tolong orang, Allah tolong kita. Saya dah pernah cerita dekat tuan-tuan satu hadis Nabi, dua beradik, yang abang ni kerja tunggin terbalik, yang adik ni duk kerja ikut Nabi. Nabi pergi mana pun dia ikut, Nabi mengajak dia dengar. Dia anak murid setia kepada Nabi, tapi tak kerja apa. Yang abang ni sampai tak ada masa, tak dan nak ikut Nabi. Pasal kalau buat kerja, nak cari duit, nak jadikan nafkah belanja keluarga dan adik dia ni. Abang ni satu hari tak puas hati, pergi mengadu ke Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, dia kata aku nak cerita dekat kamu. Aku sampai tak dan nak ikut kamu ni, sampai tak dan. Pasal apa? Pasal buat kerja, cari roti, nak bela ni keluarga semua. Adik aku ni, mana kamu pergi dia ikut kamu. Kerja apa pun dah, aku nak kena tanggung dia. Macam mana cerita dengan dia ni? Nabi SAW jawab kat dia. Nabi kata, mungkin rezeki morah yang kamu duk dapat lah ni kerana kamu duk bela dia. Nabi jawab macam tu. Maknanya apa tuan-tuan? Tolong orang tak rugi. Maknanya tolong orang tak rugi. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri janji. Allah suruh Nabi habang kat kita. Nabi kata, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah kok mana pun Allah akan tolong hamba dia selagi mana hamba tu tolong saudara dia. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu bihi tariqan ila al-jannah. Nabi kata, siapa yang bersusah payah mencari ilmu pada satu jalan, Allah Subhanahu Wa Taala akan mudahkan kepada dia jalan ke syurga. Siapa yang susah payah nak cari ilmu, jauh mana pun hambat pergi, semata-mata kerana nak mengaji, semata-mata kerana nak perbaik diri, semata-mata kerana Allah suruh dia cari ilmu. Man salaka tariqan, barang siapa yang menjalani satu jalan, yaltamisu fihi ilma, dia semata-mata niat nak cari ilmu aja. Sanggup mana pun kerana nak cari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Tuhan janji, jalan dia ke syurga Allah akan mudahkan. Kata Nabi, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa zakarahumullahu fi man 'indah. Nabi kata, tidaklah satu kaum berimpun ramai-ramai semata-mata kerana nak belajar Quran, kitabillah. Tidak dah satu kaum duduk berimpun ramai-ramai semata-mata kerana nak belajar Quran, nak belajar baca Quran, nak belajar hafal Quran, nak belajar maksud isi kandungan Quran. Siapa juga berimpun dengan niat nak belajar Quran,
Wa yatadarasunahu bainahum. Dia berhimpun ramai-ramai kerana nak tadarus Al-Quran. Tadarus maknanya duduk ramai-ramai, seorang baca, orang lain dengar, sekali dia pula baca, orang lain dengar, sekali seorang lagi baca, orang lain dengar. Itu dia panggil tadarus. Siapa yang pergi duduk ramai-ramai kerana nak belajar Quran, sama ada nak baca saja, ataupun nak baca seorang, orang lain dengar, lepas tu orang lain pula baca, orang lain pakat dengar, ataupun nak belajar, nak hafal Quran, ataupun nak belajar isi kandungan Quran, siapa juga yang nak belajar Quran, illa nazalat alaihimus sakinah. Allah kata dia akan bagi ketenangan kepada orang itu. Mungkin tahu ni dunia lah ni, berapa punya banyak orang sakit jiwa. Tengok ni surah Al-Baqarah 3 hari ni. Dengan kepiah putih, dengan janggut punya, Allah. Kita benda macam ni lah cukup tak seronok bila jadi. Fitnah. Soal dia baru pakai kepiah putih ke, bila dah jadi kes masuk mahkamah baru pakai ke, dia memang orang pakai kepiah putih ke, itu soal lain lah. Soalnya jadi macam ni, kita hati menangis. Pasal apa orang nak luku kepala ni duk ada ramai. Orang yang duk tunggu nak luku kepala. Nak kata tengok orang kepiah putih, tengok orang janggut, tengok orang Kelantan. Tak nak kata ni ramai. Sakit jiwa. Walaupun kes belum disabitkan, tapi benda tu terbit keluar, hati kita menangis. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Orang sakit jiwa. Sakit jiwa ni ubat dia tak ada. Nabi kata ubat dia satu aja, kena ada ketenangan dalam jiwa. Tenang tak mai. Kalau sekiranya kita cari ketenangan tidak melalui Quran, tenang tak mai. Kalau sekiranya berhimpun manusia ni semata-mata kerana nak mengaji Quran, nak belajar baca Quran, nak menghafal Quran, nak faham isi kandungan Quran, Nabi kata illa nazalat alaihimus sakinah. Allah janji Allah akan turunkan sakinah, tenang dalam hati orang yang mengaji agama ni. Wa ghashiyathumur rahmah. Allah janji Allah akan tutup mereka ini dengan rahmat. Allah akan balut kita yang duduk di masjid, duduk di surau kerana nak mengaji Quran, kerana nak belajar tafsir Quran ni, Allah balut kita duduk sini ni, Allah balut kita, Allah naungi kita dengan rahmah, dengan belas kesian dan kasih sayang. Wa haffathumul malaikah, dan juga diliputi mereka itu dengan malaikat. Tuan percaya tak ni kita duduk ni malaikat ada sekali dengan kita? Nabi sebut dalam banyak hadis yang sahih. Malaikat duduk ni sekali dengan kita. Malaikat ni dia bergerak di awang-awangan, di atas ni bergerak. Mereka mencari di mana tempat ada majlis ilmu. Yabtaruna majalisal ilm. Nabi kata mereka ini mencari-cari di mana tempat ada majlis ilmu. Daripada atas sana, mana tempat yang ada majlis ilmu, Allah pancarkan nur, cahaya naik ke atas. Mereka nampak, mereka turun main duduk sama-sama dengan kita ni. Nabi kata bila selesai majlis ilmu ni, bila bubar majlis ilmu ni, kita habis mengaji, kita habis semayang, bila bangkit keluar, malaikat pun terbang balik. Mereka balik itu menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, satu laporan mereka bagi dekat Allah. Detail punya laporan. Mereka bagi tahu siapa yang turun, nama seorang-seorang dilaporkan kepada Allah. Apa yang mereka ni duduk, apa yang mereka dapat, apa yang mereka dengar, semua dilaporkan kepada Allah. Hadis cerita macam tu. Sampai Allah tanya malaikat ni, apa yang mereka duduk berimpun ramai-ramai tu mau daripada aku? Mereka mau apa? Malaikat kata, ya Allah, mereka mau keampunanmu. Malaikat kata, Allah kata, bagi mereka keampunanku. Ni orang mai duduk dalam majlis ilmu, mai mengaji Quran, mai mengaji hadis Nabi ni, Allah kata depa mau apa? Allah tanya ke malaikat, depa mau apa? Habaq depa mau apa? Aku bagi. Kalau depa minta, aku bagi. Kalau sekiranya depa mau keampunan, aku ampun. Tuhan kata macam tu. Malaikat kata lagi dalam hadis tu, malaikat kata lagi, dia kata, ya Allah, ada satu orang laki-laki, dia lalu aja di tepi majlis ilmu ni. Dia lalu, dia tengok ramai. Lepas tu dia main duduk sama-sama dengan orang. Dia tak ada niat pun nak main mengaji daripada awal. Dia kebetulan lalu, tengok ramai, berasa nak singgah, berasa nak duduk. Dia main duduk saat majlis ilmu pun habis. Macam mana dengan dia ni?
Allah kata dekat malaikat, walahu ghafartu, dan baginya keampunan aku. Tuhan kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikianlah orang yang nak cari ilmu Allah, Allah Subhanahu wa taala, kita langkah setapak, Allah terpa mai lagi laju dekat kita. Wa zakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah sebut nama-nama orang yang duduk di dalam majlis ilmu, yang duduk mengaji tentang Quran, yang duduk mengaji tentang hadis Nabi ni. Allah sebut tiap-tiap orang daripada kita, nama kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan makhluk yang ada di sisi dia, iaitu malaikat al-muqarrabun. Allah sebut nama kita ni satu-satu, Allah sebut. Wa zakarahumullah, dan Allah sebut semua mereka itu yang duduk dalam majlis duduk mengaji ilmu agama ni, fi man 'indah, di kalangan mereka yang ada di sisi dia, iaitu malaikat-malaikat. Wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabu. Maksud dia, Nabi kata kebahagiaan itu tak bergantung pada amalan seseorang. Kebahagiaan itu bergantung pada amalan seseorang dan bukan kepada keturunan seseorang. Tak ada guna kita pergi duk habaq kata pak kita tok guru mana ke, tak ada guna kita pergi duk habaq keturunan kita ni semua orang alim-alim, orang saleh dan sebagainya, tak ada guna. Sebab Allah nak tengok amalan kita macam mana. Kalau kita orang yang beramal, amal kita amal saleh, kita buat kerja ikhlas kerana Allah, kita dapat ganjaran. Kalau sekiranya harap kepada keturunan saja baik-baik, sedangkan kita tak seperti mana keturunan kita yang lepas-lepas, maka tak dapat apa kita ni. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya hak paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa, bukan orang yang ada keturunan yang baik-baik. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Musa radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man marra fi syai'in min masajidina aw aswaqina wa ma'ahu nablun falyumsik aw liyaqbid ala nisaliha bikaffihi an yusiba ahadan minal muslimina minha syai' atau kama qala, hadis muttafaqun alaih. Abu Musa radhiyallahu anhu menceritakan, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, siapa yang berjalan di masjid ataupun di pasar-pasar sedangkan bersama dengan dia anak-anak panah. Nabi kata siapa yang duduk berjalan, sama ada dia main masjid ke ataupun dia pergi market, pergi pasar ke apa ke, pasar malam ke pasar tani ke apa ke, dia duduk walk anak panah. Falyumsik aw liyaqbid ala nisaliha bikaffi. Nabi kata guna tapak tangan tutup anak panah yang tajam-tajam tu, tutup. An yusiba ahadan minal muslimina minha syai', supaya anak panah tajam tu tak kena mana-mana saudara kamu yang Islam dan mencederakan dia. Hadis itu hadis sahih muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Maksud dia ialah Islam ni punyalah duk pesan dekat kita. Kita sama-sama Islam ni, hang jaga aku jaga hang. Tu orang Islam. Tak boleh hang benci kat aku benci kat hang, hang marah kat aku marah kat hang, hang dengki kat aku dengki kat hang, hang nak buat khianat kat aku nak buat. Tak mau. Tu bukan Islam. Islam ni dia suruh jaga sampai peringkat tu. Sampai peringkat kalau hang bawa satu benda yang boleh mencederakan orang, jaga. Tutup dengan tapak tangan hang. Tapak tangan hang luka tak apa. Jangan benda tu melukakan saudara hang yang sama seagama. Tuan-tuan, daripada hadis ini dapat kita faham bahawa persaudaraan dalam Islam ini sangat kuat. Dan mesti dipelihara. Dan mesti dipelihara. Orang Islam tak akan kuat kalau sekiranya kita duk berdengki-dengki, duk bermusuh-musuh, duk simpan dendam dalam hati. Kita tak akan kuat. Dan sememangnya pun hari ini kita tak kuat. Kita pulihkan balik kelemahan kita ni, kita kuatkan balik kita dengan memperkuatkan persaudaraan Islam kita.
Semua kita. Tak usah kira siapa. Semua kita pegang Quran dengan hadis Nabi. Quran kata apa, Nabi kata apa, itu hak kita kata. Kita akan dapat satu perpaduan, satu kesatuan yang boleh menyebabkan musuh takut dengan kita, insya-Allah. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 4. Nurul Ihsan jilid 4 muka surat 38. Muka surat 41. Muka surat 41. Bulan lepas kita dah baca dah tafsir daripada surah Asy-Syura ini. Ayat yang kita baca pada bulan lepas menceritakan tentang Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan sebahagian besar daripada dosa-dosa kita dengan cara Allah bagi sakit. Allah bagi sakit, Allah bagi demam, Allah bagi kita terpijak duri, Allah bagi kita apa-apa benda yang merupakan musibah. Kena kat kita, kita sabar, dia mengkifaratkan dosa. Itu yang kita baca bulan lepas. Istimewa umat Nabi Muhammad SAW ni, istimewa dia apa dia? Dia berdosa, dia ada cara untuk nak menghapuskan dosa dia. Di antara cara dia, Allah wa'mai musibah dekat dia. Sama ada musibah mai dalam bentuk sakit, ataupun musibah mai dalam bentuk dia kemalangan, ataupun musibah mai dalam bentuk dia saja-saja pijak duri, kata pijak paku, kata pijak kaca ke apa ke, semua sakit dan dia sabar atas musibah yang menimpa dia. Kesabaran dia atas ditimpa musibah itu menyebabkan Allah kifarat sebahagian dosa dia. Itu kita baca bulan lepas. Dan bulan lepas juga Allah Subhanahu wa taala cerita kat kita contoh nikmat yang Allah bagi kat kita ni. Allah bawa contoh dalam ayat yang kita baca bulan lepas. Contoh Allah bagi angin. Kalau sekiranya Allah hentikan angin, kapal tak berjalan di laut. Kapal dulu pakai layang. Allah stop angin, kapal tak berjalan. Dan kalau sekiranya Allah lepas angin kuat, kapal karam. Allah bagi dekat manusia yang duduk atas alam ini, duduk atas muka bumi ini, Allah bagi angin elok-elok aja. Dapat angin, kapal boleh berlayar, dia boleh bergerak satu negeri ke satu negeri dan dia tak ditimpa musibah dalam bentuk ribut taupan dan sebagainya. Allah boleh buat benda ni, Allah boleh ejah. Dia nak ejah bagi kita selesa boleh, dia nak ejah bagi kita musnah pun boleh. Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala yang kita baca dalam ayat bulan lepas. Dan ayat bulan lepas juga dia cerita dekat kita tentang orang zalim yang derhaka, yang bantah Allah Subhanahu wa taala, kok mana pun depa tak boleh lepas daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita sambung tafsir surah Asy-Syura ayat 37, muka surat 41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yajtanibuna kaba'iral its wal fawahish wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Dan syurga itu bagi segala mereka yang menjauh mereka itu akan dosa yang besar-besar. Dan syurga itu bagi segala mereka yang menjauh segala kejahatan yang keji. Dan apabila marah mereka itu, nescaya ampun mereka itu kepada orang yang buat salah pada mereka. Ini pula ayat yang kita baca malam ni. Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu orang yang beriman. Orang yang beriman itu ialah yajtanibuna kaba'iral its. Orang beriman dosa besar tak buat. Dia tahu benda tu dosa besar, tak usah tarik dia, tak usah runtun tangan dia, tak usah paksa dia, tak usah buat apa. Dia tidak akan buat kerana dia tahu benda tu kaba'ir. Benda tu dosa besar. Itu ciri orang yang beriman. Dan orang yang beriman ni juga, dia kalau sekiranya orang buat nyaya kat dia, dia marah, tapi dia bagi keampunan kepada orang tu. Mana ada manusia orang buat nyaya tak marah. Manusia ni, marah ni sifat yang memang ada dalam diri manusia. Marah. Orang bagus-bagus, orang alim-alim, tok-tok guru yang besar-besar pun reti marah. Reti marah. Cumanya mereka reti kontrol marah mereka. Beza dengan kita hak jahil-jahil ni, marah-marah kita nak tunai kemarahan kita.
Maka orang yang beriman itu Allah Subhanahu wa taala kata apabila depa ni marah, maka mereka bersedia untuk mengampunkan orang yang buat depa jadi marah. Itu ciri orang yang beriman. Firman Allah, wallazina istajabu li rabbihim wa aqamus salah wa amruhum syura bainahum. Dan syurga itu juga bagi segala mereka yang perkenan mereka itu bagi seruan Tuhan mereka itu kepada tauhid dan iman. Allah janji syurga kepada orang yang beriman, yakni orang yang menyahut seruan Tuhan. Tuhan panggil suruh buat apa, mereka buat. Tuhan suruh semayang, mereka semayang. Tuhan suruh puasa, mereka puasa. Tuhan suruh keluar zakat, mereka keluar zakat. Tuhan suruh amalkan suka bersedekah, mereka amalkan suka bersedekah. Tuhan suruh laksana segala hukum yang ada dalam Quran, sedaya upaya mereka cuba untuk laksana segala hukum. Mereka ni menyahut seruan Allah. Dan diri mereka itu akan sembahyang 5 waktu. Orang beriman 5 waktu sembahyang fardu mesti buat. Tak buat, ternafi iman dia. Tak buat, ternafi iman dia. Pasal apa? Pasal orang yang beriman mesti sembahyang. Tentu boleh bayang tak? Nak pergi Mekah, nak pergi buat haji, nak pergi buat umrah, tak sembahyang atas kapal terbang. Apa ke satu hal? Bukan nak pergi Los Angeles. Nak pergi Mekah, nak pergi buat haji, nak pergi buat rukun haji, kemuncak kepada rukun Islam. Dia tak sembahyang. Sedangkan Nabi SAW dah tunjuk habis dah cara sembahyang atas kenderaan. Nabi sendiri sembahyang atas kenderaan. Ada hadis yang jelas menceritakan macam mana Nabi sembahyang atas unta. Unta tuan-tuan, apa masalahnya kalau nak semayang, berhenti unta tu turun semayang atas padang pasir pun dah lagi, tak ada masalah. Tapi Nabi semayang atas unta. Pasal apa? Pasal Nabi nak bagi satu contoh kepada umat yang kemudian ni, bahawa atas kenderaan boleh semayang. Unta ni kalau berhenti sat turun semayang, 5 minit semayang, naik balik unta, kawan nak tinggal jauh mana aja, 5 minit nak hambat balik unta, kalau dia happy tu sat aja. Tapi tak, Nabi semayang atas kenderaan. Dan Nabi biasa berhenti kenderaan turun semayang ramai-ramai, dan Nabi biasa semayang atas kenderaan. Pasal apa? Pasal Nabi nak bagi tahu semayang ni kena buat walau dalam keadaan macam mana sekalipun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Semayang 5 waktu, semayang fardu, mana pun kena buat. Tak boleh tinggal. Begitu. Dan kerjaan mereka itu mesyuarah di antara mereka itu. Dan urusan kerja mereka diputuskan secara syurah, secara mesyuarah. Ini orang Islam. Orang yang beriman macam ni. Kita jadi pengurusi surau, kita jadi pengurusi masjid, kita jadi apa pun, nak buat keputusan, panggil mesyuarah. Panggil mesyuarah. Tuan-tuan, kita tak usah pandai macam mana lah. Otak kita seorang dengan 10 orang, tentu 10 orang lebih baik. Tak usah kita pandai macam mana lah. Kita seorang punya idea dengan 10 orang punya idea, tentu 10 orang lebih baik. Maka Allah Subhanahu wa taala kata wa amruhum syura bainahum, dan urusan mereka diselesaikan dengan cara musyawarah sama-sama mereka. Begitu. Dan tiada diperbuat dengan tiada musyawarah. Dia kata sebagai orang yang beriman, dia tak akan buat keputusan seorang. Dalam rumah kita, kita ketua. Ketua bermakna kita akan buat keputusan. Tapi keputusan kita nak buat kena runding dulu. Keputusan itu kita bagi tahu. Tapi hak kita bagi tahu tu hasil rundingan. Dan masa berunding itu dia ada syarat-syarat dia. Syarat dia apa? Rundingan tidak boleh melanggar batasan agama. Kita disuruh ambil suara ramai. Dalam Islam dia suruh kita mesyuarat. Mesyuarat suara ramai. Kita disuruh ambil suara ramai. Tapi suara ramai tak boleh mengatasi nas yang sudah diputuskan dalam Quran dan hadis Nabi. Tak boleh. Panggil jawatan kuasa masjid semua 15 orang mai duduk bincang-bincang, kita buat keputusan. Kita nak panggil, nak buat konsert menyanyi-menyanyi di laman masjid kita ni. Tak boleh. Walaupun tu imam sokong. Tak boleh. Pasal apa? Pasal benda tu melanggar hukum agama. Tak boleh. Dia suruh kita bincang, tapi perbincangan itu hasil dia mesti tidak melanggar keputusan agama. Tidak melanggar nas yang sedia ada dalam agama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Wa mimma razaqnahum yunfiqun.
dan daripada barang yang kami rezeki akan mereka itu, belanja mereka itu pada taat Allah. Orang yang beriman, Allah bagi kat dia rezeki sikit sebanyak. Tak banyak sikit dia guna untuk sabilillah. Tak banyak sikit untuk sabilillah ada. Sebulan gaji 2,000 misalnya. Tak banyak sikit, RM2 dia buh dalam tabung masjid. RM2 buh juga. Tak banyak sikit, RM5 bagi juga rumah anak yatim tang mana ke apa ke semua, bagi juga RM5. Kok mana pun dalam sebulan punya pendapatan Tuhan bagi kat dia, sikit dia bagi untuk sabilillah. Itu orang yang beriman. Yakni daripada perbuat masjid dan memberi sedekah, yakni syurga dan nikmat yang terlebih baik dan terlebih kekal itu bagi orang yang beriman, bagi orang yang bertawakal atas Allah, bagi orang yang menjauh dosa besar dan maksiat, dan bagi orang yang ampun ketika marah, dan bagi orang yang ikut seruan Allah kepada iman dan tauhid, dan juga bagi orang yang mendirikan sembahyang dan yang jadi tiap-tiap kerjanya dengan muwafaqah mesyuarat, dan yang belanja hartanya pada taat Allah Subhanahu wa taala. Maka segala mukmin, orang-orang yang beriman yang bersifat dengan segala sifat itu satu bahagi. Dia kata, oh ni orang yang beriman satu jenis macam ni. Hak mana Tuhan sebut tadi semua ni, suruh dia bertawakal, dia bertawakal. Suruh dia beriman, dia beriman. Suruh dia jauh dosa maksiat, dia jauh dosa maksiat. Suruh dia ni bagi ampun, bagi kemaafan pada orang yang buat salah, dia sanggup bagi kemaafan. Suruh dia ikut seruan Allah dan Rasul, dia ikut. Suruh dia semayang, dia semayang. Ni satu jenis manusia. Dia kata, bagus macam ni. Firman Allah, wallazina idza asabahumul bagh hum yantasirun. Dan segala mereka yang apabila kena akan mereka itu oleh zalim seorang, minta balas mereka itu daripada orang yang zalimnya itu satu bahagi lagi. Hak tadi, bahagian hak pertama tadi, kalau orang buat zalim kat dia, dia tuntut. Orang buat zalim kat dia, dia bagi kemaafan. Dia orang baik-baik. Bahagian hak kedua ni pula, kalau orang buat zalim kat dia, dia nak tuntut kezaliman tu, dia nak balas balik. Baik kata orang macam ni? Baik juga, saya kata. Ini kebaikan jenis yang kedua. Pasal apa? Pasal dia kena zalim. Dia kena zalim, dia berhak menuntut. Supaya orang yang buat zalim kat dia dibalas balik. Dia berhak. Agama kata begitu. Walau macam mana pun, memberi kemaafan itu lebih baik. Agama nak beritahu macam tu. Tuan-tuan pernah dengar hadis Nabi yang cerita kata di hari akhirat esok, bukan kata Allah nak balas kepada manusia yang buat zalim kepada manusia sahaja. Orang yang kena zalim balas balik kepada orang yang buat zalim ke dia. Bahkan di hari akhirat esok, kambing pun Allah akan suruh membalas di antara satu sama lain. Nabi kata kalau di atas dunia ni ada seekor kambing ada tanduk, ada seekor kambing tak ada tanduk. Kambing yang ada tanduk sudah tanduk, kawan yang tak ada tanduk ni sakit kan, kena tanduk perut ni. Maka dia tanduk balik. Bila dia tanduk balik, kawan tu geli aja. Pasal dia tak ada tanduk. Maka Islam melihat itu sebagai tidak adil. Kawan ni tanduk dia dengan tanduk. Sakit. Dia tanduk balik. Domai saja. Geli. Jadi tak boleh. Islam kata itu tidak adil. Di hari akhirat esok, kambing yang tak ada tanduk ni, Allah bagi tumbuh tanduk. Allah suruh dia tanduk balik kawan hak tanduk dia ni. Nabi bagi tahu hadis tu dekat kita dengan tujuan nak habaq kata Islam ni adil. Jangan ingat kita buat zalim ke orang atas dunia sana kita terlepas. Jangan ingat macam tu. Kambing pun buat zalim tak terlepas di sana. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yakni yang dapat tuntut balasan itu jika dapat boleh beri semacam yakni serupa dengan perkataan ataupun perbuatan yang dibalasnya itu. Dia boleh tuntut serupa macam yang orang tu buat kat dia. Kalau sekiranya orang tu bunuh anak dia sebagai bapa boleh tuntut dekat mahkamah supaya orang yang bunuh anak dia dibunuh balik. Serupa dengan apa yang kena ke anak dia. Begitu. Faman 'asa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Maka barang siapa yang maaf daripada orang yang zalim dan membaik ia akan berkasih-kasih kepada orang yang dimaaf itu, maka pahalanya atas Allah. Oh, tu dia. Quran kata pula, tapi kalau orang buat zalim ke kita, kita tak mau balas. Kita bagi maaf dekat dia, pahala besar di sisi Allah. Orang buat kita tak mau balas. Kita kata biar pilih kat dia. Dia ni pun dia silap kot, dia pergi kata lagu tu. Dia silap kot, perbuatan dia tu tersilap kot, tak apalah, aku maafkan dia.
Kalau dia kata macam tu, dia bukan dayus. Tetapi dia orang yang dipandang tinggi oleh agama. Allah Subhanahu Wa Taala kata, pahala ke orang yang macam ni, aku aja tahu nak bagi banyak mana. Bagus orang macam ni. Artinya Allah Ta'ala bagi pahala akan dia. Tidak dapat tidak. Tak dapat tidak, mesti dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Firman Allah, innahu la yuhibbul zalimin. Bahawasanya Allah Ta'ala tidak kasih ia akan segala orang yang memulai dengan zalim. Diseksa akan dia. Yakni, jika tiada ada ampunnya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak suka kepada orang yang buat zalim. Orang yang buat zalim, Allah kata, kok mana pun aku akan balas dia. Aku akan seksa dia. Kalau sekiranya dia buat zalim kat orang ni, orang yang kena zalim tak bagi ampun dekat dia, dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan pernah dengar hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu? Kata dia, Nabi SAW bersabda. Nabi kata, man kanat indahu mazlamatun li akhihi min 'irdihi aw min shay' falyatahallalhu minhu al-yawm. Nabi SAW kata, siapa di kalangan kamu semua yang ada buat zalim kepada saudara dia, sama ada kezaliman itu melibatkan jatuh marah kawan tu. Kita pergi buat cerita kat orang, kata dia ni hang nampak aja baik, jahat nak mampu. Kita pergi buat cerita lagu tu. Cerita kita tu racun dalam masyarakat. Orang yang kita pergi buat cerita tu pada mulanya dihormati oleh orang, dengan kerana cerita kita orang pandang dia ni hina. Kerana cerita kita maruah kawan tu jatuh. Walhal cerita hak kita buat tak betul. Tapi kita susah payah pagi-pagi keluar rumah, singgah kedai cerita, pergi rumah kawan cerita, pergi tempat kerja cerita. Cerita dengan tujuan nak jatuhkan kehormatan diri satu orang. Cerita tu pun kita dengar orang abang aja, kita pun tak tahu betul tak betul, tapi kita ni bersungguh-sungguh sebarkan cerita tu. Nabi SAW kata, kalau kamu ada buat kezaliman yang melibatkan jatuh maruah satu orang, Nabi kata, falyatahallalhu minhul yawm. Hari ni juga, Nabi kata, al-yawm, hari ni juga pergi minta halal dekat dia. Nabi kata. Qabla an yakuna dinar wala dirham. Sebelum duit tidak membawa makna dekat kamu. Sebelum mati. Sebelum mati, pergi minta ampun dekat dia, pergi minta maaf dekat dia, pergi mengaku kat dia, aku silap dah hari tu, aku cerita macam tu, macam ni, aku pun dengar orang kata. Pergi minta halal atas dosa yang kita buat dekat dia. Pasal apa? Pasal takut kau tak ada minta maaf kita mati. Tuan-tuan, di sini kita dah baca 99 jalan kematian. Nak mati ni tak usah cakap lah ni. Mudah sangat. Mudah sangat. Nak mati ni mudah sangat. Kita tak tahu bila kita nak mati. Tak kesat lagi, tak ke malam ni, tak ke tak ada nak pagi esok, tak ke lepas sembahyang subuh esok, kita tak tahu. Kita tak tahu. Sebelum nak jadi benda ni, sebelum nak jadi duit dinar, duit dirham, sebelum duit tak jadi makna dekat kita, sebelum kita mati, dia minta maaf dekat orang. Nabi kata, in kana lahu amalun salih ukhidha minhu biqadri mazlamati. Kalau kita ni orang baik-baik, sembahyang, puasa, sedekah apa semua kuat, tapi kita juga ada buat zalim ke orang, di hari akhirat itu, pahala kita duk sembahyang, duk puasa, duk buat sedekah apa semua ni, pahala tu Allah ambil bagi dekat orang yang kita buat zalim. Kalau kita tak ada minta maaf kat dia, pahala hak kita buat ni pergi kat dia. Wa illam yakun lahu hasanat ukhidha min sayyiati sahibi fahumila alaih. Tapi kalau sekiranya dia ni tak ada pahala nak boleh bagi kat orang yang dia buat zalim, dosa kawan hak buat zalim tu Allah ambil pikul atas belakang dia. Dosa dia pun dah banyak, dosa kawan tu dia kena galas. Pasal apa? Pasal dia ada buat zalim kat kawan tu, tak ada nak minta maaf dekat kawan tu mati. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dalam ayat ni Tuhan kata, innahu la yuhibbuz zalimin. Bahawasanya Allah Ta'ala tidak kasih pada orang yang memulakan kezaliman. Orang yang mula cari pasal buat jadi zalim ni, Allah tidak kasih kepada dia. Diseksa akan dia. Yakni jika tiada ada dapat keampunan daripada orang yang dia buat zalim. Tuan-tuan, cuba kita ingat. Banyak kita punya dosa hak macam-macam ni. Berapa banyak kita punya dosa hak macam-macam ni. Dan kita sampai hari ni, kita tak pergi jumpa orang yang kita berdosa dengan dia. Kita tak pergi jumpa.
Hak tu saja kita nak galah pergi depan Tuhan esok. Hak tu saja kita nak galah pergi depan Tuhan esok. Tak tahulah macam mana nak selesai benda ni di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah. Tu wala, tu bukan wali, bukan waliman, bukan waliman, walaman. Baris dia buat takbir. Walaman intasara ba'da zulmihi fa ulaika ma 'alaihim min sabil. Dan bermula mereka yang telah ambil balas daripada orang yang zalim kepada dia, kemudian daripada zalimnya bagi dirinya itu, maka mereka itu tiada atas mereka itu daripada jalan hendak dibalas pula. Itu dia. Quran kata kalau kita kena zalim, kita tuntut dekat mahkamah supaya dibalas balik kepada orang yang buat zalim kita. Kita tuntut supaya dibalas itu tidak jadi salah, tidak jadi dosa dekat kita. Pasal apa? Pasal kita orang yang kena zalim. Kita hanya menuntut keadilan. Kita tak salah. Begitu. Firman Allah, innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighairil haqq. Hanya jalan hendak dibalas itu atas segala mereka yang zalim manusia. Dan mengerjakan mereka itu pada bumi kerja yang tiada sebenar. Dengan maksiat, dengan bunuh, dengan curi. Orang nak teruk di sana esok ni, orang yang buat zalim. Sama ada kezaliman itu dalam bentuk buat maksiat. Dia menganjurkan maksiat misalnya. Ataupun kezaliman itu dalam bentuk bunuh orang. Dia biasa bunuh orang, sama ada bunuh dengan cara ambil senapang pergi tembak, ambil parang pergi tetak, ataupun ambil duit pergi upah orang, suruh pergi buat. Sama. Ataupun dia dalam bentuk pakai ilmu sihir saja, daripada jauh saja buat kau tu bagi mutah darah dan sebagainya, akhirnya bawa mati dengan sebab mutah darah tu. Semua ni sama. Dia buat kerja yang esok dia tak lepas daripada balasan seksa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika lahum azabun alim. Bermula mereka itu bagi mereka azab yang sangat sakit di akhirat dengan neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ingat-ingat. Kita bila teringat nak buat jahat ke orang, mudah ingat benda ni semua. Apa kita dapat? Kita buat jahat ke orang, apa kita dapat? Kita dapat sikit aja. Kita dapat puas hati yang palsu. Puas hati. Kita marah kat satu orang, kita atuk pergi bagi jadi tak elok kat kawan tu. Bila kawan tu kena macam yang kita mau, kita puas hati. Puas hati tu kita tipu diri sendiri. Puas hati sah aja. Sah aja. Dekat nak mati, kita diselubungi sesalan. Dekat nak mati, kita diselubungi sesalan. Dia rasa menyesal, dia rasa silap, dia rasa apa. Orang hak kita pergi buat tu dah tak ada, dah mati dah. Kita nak mati tu sengsara kita ni. Lepas mati panjang cerita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, "Wala man sabara wa ghafara inna zalika lamin." Bagi kita tolong buat. "Wala man sabara wa ghafara inna zalika lamin azmil umur." Dan bermula mereka yang sabar dan ampun, yakni memberi maaf, tiada balas orang yang zalimnya itu, bahwasanya yang demikian itu daripada sebaik-baik segala kerja yang dituntut kerja, yang disuruh kerja pada syarak. Itu dia. Bagi kemaafan dekat orang yang buat jahat kat kita ni, agama suruh sangat-sangat. Tuan-tuan, bukan senang tuan-tuan nak bagi maaf dekat orang ni. Cerita maaf ni tajuk mudah tapi susah nak buat. Kita buat salah kat orang, kita nak pergi minta maaf kat dia pun susah. Orang ada salah dengan kita, kita nak bagi maaf kat dia pun susah. Kita buat salah kat orang, kita nak pergi minta maaf, lagi susah. Lagi susah. Kita pergi duk abang tu lah, aku minta maaf lah, aku duk katakan. Dia capang singa pula. Dia capang singa, oh hang lah duk kata kat aku. Ya, jadi rosak pula. Orang buat naya kat kita, orang main minta maaf kat kita, kita nak bagi maaf pun susah, bukan senang. Susah. Dia main depan kita, dia abang dia, aku minta maaf lah, aku salah seorang lah duk kata kat hang itu ni. Allah. Kita kata tak apa. Tak apa pun senyum, dia tak manis. Tak apa. Muka tu tak manis. Pusing-pusing balik tu kata, mula. Yang tadi bagi maaf apa semua, dah pergi bubuh stay lagi kat kontu pasal apa pula. Susah lah. Kerja ni nak buat susah.
Maka kerana itulah ayat Quran ni bukan sekali ni dia duk bercakap pasal suruh bagi maaf dekat orang, suruh minta maaf dekat orang ni, bukan sekali dia sebut benda ni. Pasal apa? Pasal dia tahu benda ni susah nak buat. Susah. Kalau boleh buat lagu Nabi tu, lagu Nabi Muhammad SAW tu, manusia yang menjadi contoh paling hebat. Minggu depan ni nak main maulid Nabi pula ni. Nabi Muhammad ni manusia contoh paling hebat. Apa orang tak buat kat dia? Nabi Muhammad ni apa orang tak buat kat dia? Maaf kat orang sedia. Maaf kat orang sedia. Pergi ke Taif, orang punggai ketir batu berdarah. Maaf. Allah hantar malaikat Jabal mai jumpa Nabi, wahai Muhammad. Aku malaikat Jabal, malaikat jaga bukit. Allah hantar aku mai dekat hang. Apa hang mau lah ni? Kalau hang mau aku ambil bukit hampuk atas kepala penduduk Taif, lah aku pergi buat. Nabi kata, mai duduk sekali dengan aku, kita doa dekat Tuhan. Minta Tuhan buka hati mereka, terima Islam. Nak kata lagu mana tuan-tuan orang macam ni? Nak kata lagu mana ni? Nabi Muhammad ni, manusia lagu ni, kita nak kata lagu mana? Tuan-tuan kata apa? Ikut dia sudah. Ikut dia sudah. Tak reti nak cerita dah. Baik Nabi ni, tak reti cerita. Terlalu banyak hadis Nabi yang menceritakan baik Nabi ni. Kita nak cuba cerita pun tak sampai. Hak lagu kita nak abang tu tak sampai. Kerana Nabi jauh lebih baik daripada perkataan yang kita boleh guna nak hambak kata kebaikan Nabi ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi macam tu. Malah ada orang tanya dia, Ustaz, ngajak Ustaz. Dia kata, Ustaz nak tanya ni, dia kata, ada satu guru besar sekolah ni, kawasan ni, dia kata, duk larang cikgu-cikgu pakai kepiah putih pergi sekolah. Dia tanya kita kan, apalah, itu macam mana Ustaz ni orang lagu ni, dia kata, mai kita pakat-pakat doa biar Tuhan laknat dia kata. Tanya lagu tu kan, kita pun tak boleh salah dia, sebab dia berasa sensitif benda ni. Yang orang duk pakai skirt apa dedah aurat sampai bukan-bukan hang tak pergi larang, yang orang pakai kepiah putih hang nak pergi larang kan. Jadi dia sensitif benda macam ni. Kita fahamlah sensitivity dia tu, kita faham. Tapi saya tak joreh minyak kat dia, saya tak suruh dia lagi terbakar. Saya kata kat dia ginilah, saya kata, kepiah putih ni bukan benda fardu dalam agama. Saya kata, kalau guru besar ni larang guru-guru sekolah dengan pelajar-pelajar sekolah, larang tak bagi semayang lohok. Siapa pergi nak semayang dan sebagainya, dia panggil polis main suruh tangkap ke apa-apa, dia pergi hantar cikgu-cikgu jenis tak semayang pergi duduk balon orang nak semayang ke apa-apa. Kalau jenis macam ni, guru besar tu kita cempung lempar lah sungai. Pasal apa? Pasal dia pergi duduk larang benda fardu. Tapi kalau dia larang ni, benda ni sunat. Pakai kepiah putih ni memelihara akhlak lah. Benda ni benda sunat. Janganlah sampai kita nak pergi doa bagi laknat apa. Kita doa tak puas hati pula orang tuan ni. Kita tahulah dia mau kita jawab lagu mana. Kita tahu. Jadi takkan kita nak turut dia. Pasal tak betul. Hak dia punya mau tu tak betul. Dia contoh balik kata, dia kata tu yang apa nama hak dua kerja sikat rambut apa nama anak Firaun ke bini Firaun tu, dia kata sikat jatuh dia terus sumpah laknat Firaun, dia kata. Tu macam mana? Dia kata. Dia marah pula. Saya kata kat dia tu Firaun, dia kata. Yang ni guru besar, saya kata larang tak pakai kepiah putih. Takkan larang tak pakai kepiah putih dah jadi Firaun dah. Saya kata tak sama. Saya kata tak sama. Nampak tak puas hati lah sampai ke sudah kan. Tak apalah, saya kata. Pasal apa kita tak mau ambil contoh Nabi pergi ke Taif? Saya kata, bukan setakat orang main rongkai serban kepala Nabi. Orang punggai Nabi dengan ketir batu. Lagi dahsyat, saya kata. Ni suruh buka kepiah putih. Nabi kena punggai dengan ketir batu. Nabi minta doa, bukan minta musnah mereka ni. Bahkan Nabi dah dapat tawaran. Allah hantar malaikat mai bagi tawaran dekat Nabi. Nabi tak mau ambil tawaran tu. Nabi mau hak lain. Nabi kata kita doa bagi Allah buka hati penduduk Taif. Tak lama selepas peristiwa tu, seluruh penduduk Taif masuk Islam. Pasal apa kita tak ambil yang tu? Dia kata.
Kita Islam, kita nak bawa Islam dalam masyarakat. Yang pentinglah ni kita nak menambahkan ramai orang yang mau ke Islam. Bukan kita nak perambat orang daripada Islam. Tak, kita nak tarik orang bagi ramai lagi mau ke Islam. Dia kata Islam ni cantik sungguh. Tuan-tuan tahu apa jadi kepada Baghdad apabila Mongol serang Baghdad dulu? Mongol serang Baghdad dulu, air sungai Furat jadi likat kerana dakwah kitab yang ditulis oleh ulama-ulama Islam. Ulama ni ribu orang dibunuh, mayat dihumban masuk dalam sungai Furat. Tapi akhlak yang ditunjukkan oleh orang Islam Baghdad pada masa tu menyebabkan sebahagian besar daripada panglima-panglima Mongol lepas tu masuk Islam. Mereka rasa guilty conscious. Orang putih kata, dia rasa bersalah, dia pergi buat orang baik. Lama, cerita tu lama, tak apa nampak. Tuan-tuan dengar cerita yang kata pemberita orang putih yang kena tangkap dengan Taliban dulu. Pemberita orang putih yang masuk pergi nak ambil berita tu memang dengan niat nak perburuk Islam. Pergi ditakdirkan Allah dia kena tangkap. Dia duduk sama dengan puak Taliban. Depan mata dia, puak Taliban tak buat pun, tak kira apa kat dia. Puak Taliban tak ada pun nak paksa dia suruh masuk Islam. Mereka jaga dia elok. Bagi dia duduk elok, makan minum elok, jaga elok. Mereka pun sama, mereka akhlak elok dan sebagainya, semayang, minta doa kepada Allah, ayak muka mereka jernih dan sebagainya. Dia ni jadi lagu mana tuan-tuan? Tak kata siapa main duk torture dia, tak payah siapa main brainwash dia. Dia tengok benda-benda ni. Dia tengok benda-benda ni semua, dia sendiri dalam hati dia tu dah jadi bercamuk lah. Apa dia kata orang baik macam ni kita nak main buat khianat? Dia duk jadi tak sedar. Tak masuk Islam. Masa duduk dengan Taliban tak masuk Islam. Taliban bebaskan dia elok, hampir balik lah, tak apa. Lepas balik tu dia tak boleh tidur. Dia tak boleh tidur, masuk Islam. Bahkan para pengkaji sirah Rasulullah, orang yang buat kajian tentang sirah Nabi ni, tentang sejarah hidup Nabi ni, mereka menyimpulkan bahawa 70% kejayaan dakwah Nabi SAW adalah kerana dakwah melalui lisanul hal. Dia kata melalui perbuatan Nabi tu jadi dakwah. Bukan cakap aja, perbuatan Nabi tu, orang tengok Nabi tu. Cukup lah, tak payah cerita dah. Tengok Nabi tu tahu dah kata hak Nabi bawa ni betul. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tu dia. Bila kita tengok balik benda ni rupanya benda yang kita lupakan dah ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, "Wa man yudlilillahu fama lahu min waliyyin min ba'di." Dan barang siapa yang disesat akan dia oleh Allah, maka tiada baginya seorang daripada wali yang memerintah daripada kemudian daripada Allah yang boleh hidayah akan dia. Itu dia. Yakni satu orang yang Allah Ta'ala sesatkan dia, tak ada seorang pun boleh hidayah akan dia kemudian daripada disesatkan Allah itu. Na'udzubillah min zalik. Ni takut tuan-tuan. Ni takut. Kita ni syukur dekat Tuhan. Banyak-banyak syukur dekat Tuhan. Pasal apa? Tuhan bagi kita jadi orang Islam. Tuhan bagi kita ni jadi orang Islam yang dapat petunjuk Tuhan. Bukan Islam biasa saja kita ni. Kita Islam yang mendapat petunjuk Tuhan. Islam yang sangat sensitif apabila orang duk cerca Islam. Itu kita Islam yang dapat petunjuk Tuhan. Kita sensitif bila orang duk cerca Islam, bila orang duk cakap tak elok pasal Islam, kita berasa siung-siung lagu tu. Kita tak boleh. Kita berasa nak kepada pengajian ilmu agama, kita berasa sayang dengan Quran, kita duduk dalam sengak-sengak hati berasa cinta kepada Nabi dan sebagainya. Ini semua adalah satu bukti bahawa hidayah ada dalam diri kita. Ada ramai manusia yang Allah tak pilih dia untuk dapat hidayah, sedangkan orang pandai, mengaji tinggi dan sebagainya, tak dapat petunjuk Tuhan. Mengaji tinggi tak dapat petunjuk Tuhan. Mengaji dalam bidang-bidang yang sepatutnya makin mengaji makin kenal Tuhan, tapi tak kenal Tuhan. Pasal apa? Tuhan bagi tahu dalam ni, wa man yudlilillah fama lahu min waliyyin min ba'di. Dan barang siapa yang ditakdirkan Allah sesat bagi dia, maka tidak ada bagi dia siapa pun yang boleh tolong dia untuk nak dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, wa taraz zalimina lamma ra'awul azab yaquluna hal ila maraddin min sabil.
Dan engkau lihat wahai Muhammad akan segala orang yang zalim-zalim itu. Tak kala lihat mereka itu akan azab Allah pada hari kiamat. Berkata mereka itu, adakah kepada kembali ke dunia itu daripada jalan? Yakni ahli neraka ketika kena neraka menyesal masing-masing. Minta nak balik ke dunia. Nak bertaubat. Nak Islam. Nak beriman. Nak mentauhidkan Allah. Ketika itu tiada manfaat menyesal dan tiada manfaat taubat bagi dia. Tuhan sebutlah dalam Quran. Tuhan kata, wahai Muhammad, esok hang boleh tengok benda ni. Aku abang awal-awal. Tapi esok hampa nanti tengok benda aku abang ni. Apa hampa nanti tengok apa? Wataraz zalimin. Hampa akan tengok orang-orang zalim ni. Lamma ra'awul azab. Apabila Allah tunjuk aja depan mata mereka api neraka. Ni segala orang kafir, segala orang zalim, segala ahli maksiat, segala orang yang berdosa, segala orang yang atas dunia duk cerca agama, hina Islam dan sebagainya ni, sampai di hari akhirat esok bila Allah tunjuk aja neraka dekat depa. Dia nampak neraka tu apa jadi dekat dia? Yaqulun, berkata orang-orang yang masuk neraka ni, hal ila maraddin min sabil. Tak ada jalan ke tolong Ustaz ejah dekat kami nak balik atas dunia balik. Kalau boleh balik atas dunia bagi setengah jam cukup. Kami nak jadi Islam, kami nak beriman kepada Allah, kami nak percaya semua apa hak Islam kata. Allah kata tak ada jalan. Tak ada jalan dah. Itu bukan masa untuk menyesal. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita jumpa aksiden tengah jalan. Tengah duk buat kereta highway, tengok kereta jam. Duk jalan sikit sampai tanggilan kereta kita, tengok ada satu mayat. Tahun satu Sarawak tutup, tahun ni satu Sarawak tutup, tahun ni satu 3-4 tempat Sarawak duk tutup. Tapi tutup sikit-sikit. Duk tinjau nak tengok juga. Dalam pada duk tinjau nak tengok tu Allah takdir. Angin mai pup dia angkat Sarawak tu. Tengok kepala hancur. Kita tengok yang tu pun nak awak kereta pergi Kuala Lumpur tak syok lah. Dia mai bergigit dalam hati ni. Tengok Allahu Akbar kata. Itu baru tengok kepala hancur kena tayar lori tuan-tuan. Belum tengok macam mana kepala lebok kena api neraka. Orang yang masuk neraka ni Allah kata dia tengok keadaan neraka tu, dia tengok tu terus dia kata tak ada cara kau boleh bagi kami balik atas dunia balik. Kalau bagi kali ni sungguh-sungguh kami jadi Islam, kami beriman, apa juga Tuhan kata kami ikut. Tuhan cerita dah benda ni. Firman Allah, watarahum yu'raduna 'alaiha khashi'ina minadh-dhulli yanzuruna min tarfin khafi. Dan engkau lihat mereka itu wahai Muhammad. Tuhan kata dekat Nabi, wahai Muhammad, kamu akan tengok orang-orang yang masuk neraka ni. Dilebor mereka itu atas neraka. Dia guna perkataan apa? Dilebor. Lebok ni, badan manusia, kepala, kaki semua ni lebok. Hal mereka itu khusyuk, yakni tunduk, hina, takut sekalian di dalam kehinaan. Saya ingat balik tu tafsir tu. Hal ataka hadisul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah. Cuba balik tengok apa makna ayat kita duk baca. Hal ataka hadithul ghashiyah. Tak mai ke kepada hangpa, tak pernah mai ke dekat hangpa cerita tentang hari yang dikatakan al-ghashiyah ini, hari kiamat ni? Tak pernah dengar ke cerita masa hidup dulu tentang kiamat? Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Yang kata hari kiamat ni, wajah-wajah, muka-muka manusia semua sekali pada hari kiamat ni khashi'ah, tunduk hina, tak berani nak panggung muka. Bersalah tuan-tuan, orang bersalah pergi duduk depan Allah Qadhi Rabbul Jalil. Hak bersalah kena tangkap khalwat duduk depan kadi parik buntak pun pucat dah. Ni kepulak salah duk berdiri depan Qadhi Rabbul Jalil. Bersalah ni duk berdiri depan Allah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Wajah-wajah mereka tunduk dalam keadaan hina dina, tak ada harga diri. Amilatun nasibah. Masa tu segala usaha mereka semua dah jadi payah.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Lagi sekali Allah sebut dalam ayat ni, dia kata kamu akan tengok wahai Muhammad, orang yang dah masuk neraka ni tunduk hina keadaan mereka ni, memandang mereka itu kepada neraka itu daripada tepi mata yang tersembunyi, yakni kerling jarang-jarang kepada neraka. Kerling dia kata. Kerling maksudnya kerlin lah, kerlin. Nak tengok neraka betul-betul itu takut, tapi nak tengok tapi takut. Kerlin. Tengok sikit-sikit tu gitu. Nak abang kata takut. Lagu di Saudi, orang yang salah, kesalahan mencuri, sabit kesalahan apa semua, dia kerat sangat. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahum, potong tangan. Potong tangan. Di Saudi kalau dijalankan hukum potong tangan, semua disiarkan secara live, telecast, tunjuk seluruh Saudi. Dia tunjuk. Kamera tu pula pergi fokus dekat dengan tangan ni. Dia tarik tangan tu bagi cekang, bagi nampak gentin tangan tu. Orang keluar pisau, tak, putih. Benda tu siar terus menerus semua TV di seluruh Saudi. Tak teringin nak tengok. Kalau takdir kita ada sana lah, kalau ada kes macam ni, nak tengok juga lah. Tapi takut. Duk tapi nak tengok. Jadi katuk muka, tapi lagu duk tengok celah jari lagu tu. Katuk jangan tak katuk. Tak ni ceria sangat. Katuk juga tapi macam yang duk tengok. Macam ni lah ahli neraka ni. Bila Allah nyalakan api neraka depan dia, nak tengok takut. Pelin tengok. Daripada tepi mata. Dia kata. Tuan-tuan boleh. Allah dia cerita dalam Quran macam tu. Ni kita tu baca ni ayat Quran ni. Dia tengok ayat tu. Dia kata yanzuruna min tarfin khafi. Mereka tengok ni daripada penjuru mata secara khafi, tersembunyi, curi-curi tengok. Nak tengok tapi takut, tapi nak tengok, maka kerling mereka itu. Dia kata firman Allah, waqala alladhina amanu innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Dan berkata oleh segala orang yang mukmin bahawa segala orang yang rugi itu iaitu segala mereka yang merugi akan diri mereka itu sendiri dan ahli, yakni keluarga mereka itu pada hari kiamat. Itu dia. Tuhan kata tak ada lah manusia yang paling rugi. Manusia yang paling rugi ialah orang yang hilang keluarga, hilang diri sendiri, maka hidup sudah tidak ada makna. Hidup dah tak ada makna. Dia tinggal sebatang kara. Tak ada. Ibarat orang yang duduk atas dunia ni tak ada keluarga. Dia seorang diri. Dia rasa letih lah. Nak habiskan hidup dia ni, dia berasa letih. Tengok orang lain semua ada keluarga. Tak ada anak pun, ada mak pak, ada adik beradik, ada abang, ada kak, ada apa. Dia tak ada apa. Seorang aja letih dia nak menjalani hidup. Hari akhirat esok, orang yang jadi ahli neraka ni, dia rugi diri dia sendiri, diri dia kena azab, dan dia kehilangan semua orang yang dia kasihi. Keluarga ke mana, apa ke mana, dia tak jumpa dah. Habis semua sekali. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dengan kekal dia di dalam neraka dan tiada sampai kepada anak bidadari yang disediakan dalam syurga dengan sebab tak beriman dan tidak Islam dan tidak tauhid Allah akan diri mereka itu. Habislah segala janji syurga, anak bidadari apa semua, tak ada apalah kat dia sebab dia kekal di neraka. Firman Allah, dan tiada suruh dan ajar ahli mereka itu, dan mereka ni habislah. Pasal apa? Atas dunia dulu dia tak suruh, tak ajar keluarga dia untuk nak taat Allah subhanahu wa ta'ala. Di akhirat dia hilang segala-galanya. Firman Allah, ala tu bukan Allah, dia busyadah tu betul Allah. Ala inna zalimina fi azabim muqim. Ketahuilah olehmu bahawasanya segala kafir itu pada dalam azab selama-lama. Itu dia. Berapa kali Tuhan ulang. Kafir dalam neraka selama-lama. Firman Allah, wa ma kana lahum min awliya yansurunahum min dunillah. Dan tiada ada bagi mereka itu daripada awliya yang boleh tolong mereka daripada lain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tiada ada bagi mereka itu daripada awliya yang boleh menolak azab Allah daripada mereka itu sekali-kali. Tak ada siapa lah boleh tolong mereka lepas daripada neraka. Tak ada siapa boleh tolak azab daripada kena mereka. Cerita dia Allah saja boleh lepas daripada neraka. Oleh kerana atas dunia dia tak suka kepada Allah, dia tak mau ikut perintah Allah, akhirat itu Allah tak mau nak tolong dia. Dia carilah siapa boleh tolong dia, dan Allah kata siapa pun tak akan boleh tolong dia pada hari itu.
Firman Allah, wa man yudlilillah fama lahu min sabil. Dan barang siapa yang sesat akan dia oleh Allah, maka tiada baginya dapat jalan yang sebenar di dalam dunia, dan tiada jalan kepada syurga di hari akhirat nanti. Allah kata orang yang macam ni di hari akhirat itu tak jumpa jalan dah nak pergi syurga. Bantah Tuhan, akhirat tak jumpa jalan ke syurga. Firman Allah, istajibu li rabbikum min qabli an ya'tiya yaumun la maradda lahu min Allah. Perkenanlah oleh kamu bagi seruan Tuhan kamu kepada tauhidnya dan ibadahnya. Daripada dahulu, yakni sebelum bahawa datang oleh hari kiamat yang tiada dapat tolak baginya daripada Allah apabila datangnya. Apa pun Tuhan kata lah ni. Kalau nak menyesal, kalau nak minta ampun dekat Tuhan, kalau nak berasa silap, kalau nak perbaik diri, lah ni. Pasal apa? Dan mai kiamat, siapa pun tak boleh tolak. Tuhan buat mai hari kiamat, siapa pun tak boleh tolak kemahuan Tuhan. Begitu. Firman Allah, ma lakum min malja'in yawma idzin wa ma lakum min nakir. Dan bagi kamu daripada tempat lari, dan tiada bagi kamu daripada tempat lari pada hari itu. Hari kiamat, siapa pun tak boleh lari. Mai macam mana jadi, macam itulah kita duduk. Nak lari pergi tempat selamat, tak ada. Di Kuala Lumpur dulu ada satu ajaran sesat. Dia kata siapa ikut dia, hari kiamat itu ada tempat selamat. Nah, lagu duk abang, lagu tu pula dah. Quran terang-terang duk beritahu kat kita ni, kata tak ada lah malakum min malja'in. Tidak ada bagi kamu tempat selamat. Bila jadi kiamat, dia pergi habang, dia kata ada tempat selamat, ada syarat mau ikut dia. Lepas tu pula cabar pihak berkuasa agama suruh ambil tindakan kat dia atas statement yang dia buat ni. Dia buat satu statement, kata dia tahu tempat selamat bila jadi kiamat. Siapa nak selamat, mai ikut dia. Kalau dia kata ni tak betul, mai ambil tindakan kat dia. Berani sampai macam tu. Jadi kawan kepiah longgak ni bila dengar, dia kata jom ikut. Dia kata jom ikut. Jangan, orang kata kat dia jangan. Dia kata jom, tak lagi. Sebelum terlambat kita ikut bang. Nampak tu tak? Ni hak jenis main gelong ni semua main macam ni. Baru ni satu telefon saya main. Ustaz ni nak tanya satu ni. Adik-beradik saya main daripada dia abang lah tempat. Adik-beradik dia main ni. Duk ajak saya masuk. Ni lah kumpulan mereka ni. Dia duk main tanya saya soalan pelik-pelik. Saya pun tak pernah mengaji benda-benda lagu ni. Dia kata dia main tanya ni hang, selama ni hang duk sembahyang sembah apa? Dia main tanya soalan macam tu. Selama ni hang duk sembahyang sembah apa? Yang ni kata saya jawab lah. Saya kata saya sembah Tuhan, sembah Allah. Allah tu siapa? Hang tahu tak? Dia main soalan macam tu. Dia kata Allah Tuhan Rabbul Alamin lah. Dah hang kenal dah Allah tu siapa? Main macam tu pula dah. Inilah masalah hampa, ilmu kulit. Inilah masalah hampa ni ilmu kulit. Kulit satu lah, kulit bawang dia kata. Aku tak mau cakap banyak. Dia kata lah ni lagu ni. Aku last lah, ajak hang ni last lah. Aku duk ajak hang lama dah, hang ni payah. Dia kata orang lain sedang hang ni payah. Yang ni last aku ajak hang. Kalau hang nak ikut, tak mau ikut sudah, aku tak ajak dah. Tapi di mahsyar itu jangan salah aku, kata aku tak ajak hang. Style cara nak ajak orang tu, nampak? Aku nak ajak ni last lah, aku tak ajak dah lepas ni. Last lah yang ni. Tapi mau ingat satu, mahsyar itu hang jangan salah aku. Aku dah ajak dah. Dia ni pun pening balik. Telefon mai. Macam mana Ustaz saya pening kan? Saya tanya anak saya pun baru keluar universiti apa mengaji agama jugalah. Anak saya kata ayah saya dah merepek lah. Anak kata ayah saya dah merepek. Ayah dia kata Nabi kata dia tinggal dua ayah, Quran dengan hadis Nabi. Ni duk main pelik-pelik ni semua jangan. Saya dengar anak saya cakap bahasa betul anak saya. Tapi duk ingat-ingat balik nu mahsyar esok lagu dia tak mau nak ni pun payah juga dia kata. Contoh je tengok ni. Ramai orang pergi duk jadi terbabas macam ni. Dia pergi jumpa orang macam ni.
Saya kata pintas lalu cerita kat saya ni apa benda hak depa ajak pergi ni lagu mana cerita. Hak pelik lah yang tuan rasa pelik tuan cerita kat saya satu. Banyak Ustaz. Jangan banyak. Saya pun tak ada masalah. Satu aja saya nak dengar. Satu yang tuan rasa paling pelik. Benda-benda dia duk cakap ni. Saya cerita dua lah kau Ustaz. Dia kata. Dua lah kata. Kan? Dua. Boleh saya cerita ni pengalaman kan. Kita boleh jumpa benda-benda ni dalam masyarakat. Dia kata satu. Dia kata masuk ikut dia ni. Mereka ada 3 peringkat. Peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3. Dia kata, saya kata bukan peringkat. Mereka panggil makam. Betul. Mereka sebut makam. Dia kata. Mereka dikata makam. Makam 1, makam 2, makam 3. Makam 1 tinggi sekali. Okey. Makam 3 dia cerita macam mana? Saya kata kat dia. Orang tua dia pun kata, orang tua lah yang telefon ni. Dia kata makam 3 ni biasalah. Dia bagilah amalan-amalan tertentu kita kena buat lah. Kalau kita betul-betul ni naik makam 2, kita semayang tinggal 2 waktu Subuh 1, maghrib 1. Subuh kira dia cover siang, maghrib dia cover malam. Tu orang yang dah pergi makam 2. Tok Guru nanti beritahu hang duk makam mana. Kalau Tok Guru kata okey makam 2 tinggal 2 semayang. Makam 3 habis Dia kata tak ada lah hukum taklif apa semua tak ada Dia kira habis Yang ni saya pelik Yang ni saya tak boleh tidur ni duk fikir kan? Ni kawan yang telefon ni. Kemudian yang kedua Ustaz yang pelik, saya nak kena beli satu uniform pula. Ada satu uniform dia dijual pula. Turbo ni dijual satu uniform kena pakai. Saya kata nak buat apa tu uniform tu? Uniform ni 2 guna lah. Dia kata satu guna dia waktu ada perjumpaan. Geng-geng ni semua kena pakai lagu tu. Dan satu lagi mati. Bila mati dia kena pakai uniform ni. Pasal apa? Muka nakian nanti tengok orang kita. Dia kata. Saya bila duk fikir 2 benda ni, saya kata tak betul ni. Dia kata, tapi bila dia kata kat saya, esok mahsyarah jangan salah aku. Yang ni saya pening balik. Dia kata. Contoh kan. Kesianlah. Kita ingat balik Nabi kata apa? Nabi kata, iftaraqatil yahud ala 71 firqah. Waftaraqatil nasara ala 72 firqah. Wasataftariqu ummati ala 73 firqah kulluhum finnar illa wahidah. Nabi kata Yahudi dulu pecah kepada 71 puak. Nasrani pecah jadi 72 puak. Perpecahan akidah yang melibatkan i'tiqad dan faham ni. Percaya benda-benda gaib apa semua ni dijadi gelong ni sampai 72 firqah di kalangan Nasara. Dan Nabi kata wasataftariqu ummati, dan umat aku akan pecah kepada 73 puak. Kulluhum finnar, semua masuk neraka. Nabi kata illa wahidah, mereka satu. Sahabat tanya siapa yang satu tu ya Rasulullah? Nabi jawab siapa lagi kalau tidak ahlu sunnah wal jamaah yang mengikut Quran dan hadis Nabi. Akhir zaman ni dia mainlah ya Allah. Macam-macam. Senang aja. Apa cerita pun kita nak dengar Quran dengan hadis Nabi. Anak mai cerita buat cakap pandai, contoh kiah kot tu, kiah kot ni tak mau. Sebab apa? Sebab masadirut tasyri', sumber hukum dalam Islam, Quran, hadis Nabi, hak atas sekali. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jaga-jaga. Itu sebab kita semayang sehari berapa kali kita semayang, tiap-tiap kali semayang tu berapa rakaat duk ada, jumlah-jumlah duk ada, berapa rakaat. Tiap-tiap rakaat kita semayang, kita duk minta ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuk dekat kami jalan lurus. Takut tuan-tuan, takut. Nabi SAW duk tak duduk, ambil satu ranting garis panjang di atas tanah. Nabi kata, wa anna hadza sirati mustaqimah fattabi'u. Nabi kata ni adalah jalan Allah yang maha lurus, ikut jalan ni. Lepas tu Nabi garis kiri kanan, garis lurus jadi Nabi garis kiri kanan garis. Nabi kata wala tattabi'u khutuwatus syayatin. Jangan kamu ikut langkah-langkah syaitan.
Kiri kanan ni, kita nak pergi jalan agama hak betul ni. Jalan agama ni Quran dengan hadis. Kita nak pergi jalan ni, kiri kanan ni punya duk gamit panggil ni, Allahu Akbar. Allah yang mengetahui. Tuan-tuan, kita minta doa kat Tuhan. Mengaji, minta doa kat Tuhan. Minta jangan sampai kita jatuh daripada jalan kebenaran. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka ayat itu Allah kata malakum min malja'in yawma idzin wa malakum min nakir. Dan tiada bagi kamu daripada tempat lari hari itu. Hari kiamat tak ada tempat nak lari, nak berlindung, tak ada. Dan tiada bagi kamu daripada seorang yang engkar bagi dosa kamu. Tak ada siapa boleh menafikan dosa yang dia dah buat atas dunia. Di sana itu Allah tunjuk balik apa yang kita buat daripada akil balik sampai kita mati. Semua tunjuk balik kat kita. Kita tak boleh kata tu bukan saya. Tak boleh kata. Dia tunjuk balik gambar lama ni. Gambar kita daripada akil balik umur berapa belah dulu ni. Sampai hari kita mati umur berapa 80, 90 kita mati. Dia tunjuk balik semua tu. Pada hari tu Allah kata wa malakum min nakir. Kamu tak boleh nak nafikan benda tu. Kamu tak boleh kata ni siapa fitnah saya ni, saya tak buat. Tak boleh kata. Oleh kerana tu la mau jaga. La ni mau jaga. Kerana bahwasanya dosa itu bersurat pada suratan kamu dan saksi atasnya oleh anggota kamu. Itu dia. Semua hak kita buat ni malaikat raqib dengan atid duk tulis. Di hari akhirat esok, Quran kita duk baca selalu Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Ayat tu duk baca tu tiap-tiap minggu. Al-yawm, Tuhan kata ni hari ni, hari kiamat ni, nakhtimu ala afwahihim, kami tutup mulut kamu. Mulut dari cakap dah. Wa tukallimuna ay, tangan duk cakap, kaki jadi saksi dan sebagainya. Ni hak dia nak abang kat kita ni. Pasal apa? Dia kata kerana anggota kamu menjadi saksi ke atas kamu. Fa in a'radu fama arsalnaka alaihim hafizah. Maka jika berpaling mereka itu daripada ikut seruan engkau, wahai Muhammad, maka tiada kami suruh engkau atas mereka itu memelihara, jaga amalan mereka itu agar berbetulan dengan yang dituntut. Tuhan kata dekat Nabi Muhammad, kamu tak disuruh pergi jadi pengawas, jaga apa yang mereka ni duk buat. Sebaliknya, in alaika illal balagh, tiada atas engkau wahai Muhammad melainkan menyampaikan risalah aku sahaja. Ini dahulu daripada suruh perang. Nabi Muhammad disuruh habaq hak betul kat kita. Kita nak ikut, kita tak ikut, atas tanggungan kita sendirian berhad. Nabi tak ada sangkut. Nabi habaq dah. Apa hak patut habaq, Nabi habaq dah. Kita tak ikut, Nabi tak akan dipertanggungjawabkan. Kita tak ikut, kita jawab dengan Tuhan. Nabi habaq. Kalau hari ni ustaz-ustaz habaq. Dia mai baca ayat Quran, dia mai baca hadis Nabi, dia habaq. Selepas daripada habaq tu, orang dengar dah faham saja nak pergi langgar hukum Tuhan, masing-masing buat, masing-masing tanggung. Tidak akan dipertanggungjawabkan kepada Nabi SAW kalau sekiranya ada di kalangan umat yang tidak ikut apa yang Nabi kata. Firman Allah, wa inna idza azaqna al-insan minna rahmatan fariha biha wa in tusibuhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim fa innal insana kafur. Dan bahawasanya kami apabila kami beri rasa atas manusia daripada rahmat nikmat, seperti kami bagi kaya, kami bagi sihat, nescaya suka akan manusia itu dengannya. Dan jika kena akan mereka itu oleh kejahatan dengan barang yang mendahulu oleh tangan mereka itu dalam dunia, maka bahawasanya manusia itu banyak kufur bagi nikmat Allah. Tuhan kata manusia ni pesen dia dah. Bila bagi nikmat, seronok. Tuhan bagi kaya, seronok. Tuhan bagi sihat, seronok. Tapi bila kami bagi musibah, bagi susah, dandan. Lupa keseronokan yang Tuhan bagi sebelum ni. Dalam Quran Tuhan kata apa? Fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhan kamu, hendaklah kamu cerita. Allah bagi dekat kita rezeki lebih sikit, kita cerita. Dalam bentuk apa? Kita bagi sedekah, kita buat kebajikan dan sebagainya. Itu maksudnya mencerita. Kita boleh bagi ni pasal kita ada. Kalau kita tak ada, kita tak boleh bagi. Kita bagi ni pasal kita ada. Itu kita menceritakan nikmat Allah bagi kat kita, kita bagi orang lain rasa sama. Tapi manusia ni, hak nikmat ni dia tak cerita.
Bila dia susah, bila dia sakit, yang tu dia cerita tak habis. Dia duk habang pasal dia lenguh lutut ni lah. Tak tahu siapa mai pun duk habang yang tu lah. Lah tak kuat dah. Dia kata tak macam dulu. Ni lutut ni, hak kanan ni duk habang. Kawan tu pun terpaksa lah dengar. Pasal dah mai rumah dia dengar cerita lutut. Habis kawan tu balik mai kawan lain pula. Allah, lutut bukan macam orang muda dah. Lutut lagi duk cerita. Masa hang cedah dulu duk pergi main bola terajang orang sana sini tak. Kan? Lupa dah. Walhal Tuhan bagi sihat berapa lama? Tuhan bagi sakit berapa lama? Kalau nak banding masa sihat dengan masa sakit ni, Allah, bukan bandingan. Tapi manusia ni dalam ayat ni Tuhan kata. Yang kata manusia ni, hak sakit sikit tu, dia cerita ni macam dia sakit daripada awal-awal. Perangai manusia macam tu. Nampak? Berapa lama kita Allah bagi nikmat kat kita lah. Punya lama sihat ni. Sakit sikit dia cerita ni tak habis. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah kata manusia memang macam tu. Wallahu a'lam. Lepas ni kita sambung. Lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha. Yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur. Lepas ni dia nak cerita pula bagaimana Allah Subhanahu wa taala dia hebahkan, dia bagi kepada manusia ni macam-macam benda. Allah hebah kepada manusia ni macam-macam benda. Ada manusia yang Allah Subhanahu wa taala bagi kat dia anak lelaki-lelaki saja. Anak lelaki-lelaki saja. Ada manusia Allah bagi kat dia anak perempuan saja. Nabi Lut anak perempuan semua. Nabi Lut anak perempuan semua. Nabi Ibrahim anak lelaki-lelaki semua. Allah nak bagi tahu kata dia berkuasa buat benda ni. Dia tunjuk dekat Nabi-Nabi sendiri, dia tunjuk. Nabi Lut, semua anak perempuan. Sedangkan umat Nabi Lut syok orang lelaki-lelaki. Nabi Lut, Allah bagi anak Nabi Lut semua perempuan. Mai Nabi Ibrahim, anak semua lelaki-lelaki. Mai Nabi Muhammad SAW, ada anak lelaki-lelaki, ada anak perempuan. Nabi Yahya, ditakdirkan tak ada anak. Ini tanda kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu orang itu, dia main duk sembang, dia terbabas cakap. Dia kata mana ada benda yang perfect dalam dunia ni. Itu tajuk dia cakap. Dia kata mana ada benda yang perfect, yang sempurna dalam dunia ni, tak ada. Dia kata semua ada dalam dunia ni tak sempurna. Dia kata Tuhan pun tak sempurna. Ini yang kata terbabas cakap. Kita pun terkejut lah. Hak cakap mula tadi kita mengaku betul lah. Mana ada orang yang sempurna. Dia kata Tuhan pun tak sempurna. Dia kata awak cakap macam tu. Kata-kata. Tak, dia kata cuba Ustaz fikir. Dia suruh Ustaz fikir. Dia kata cuba Ustaz fikir. Dia kata. Yang piduk, Tuhan piduk takdir beranak keluar mai anak cacat, kepala besar lah, apalah semua. Takdir beranak keluar mai jantung tak ada lah. Beranak keluar mai. Tu apa dia kata? Dia cakap lagu tu. Dia kata kalau Allah perfect, Allah sempurna. Dia kata makna benda ni Allah yang buat. Dia kata buat. Kita sempurna, kita buat benda yang sempurna. Dia kata. Oh, rosak. Dia kata dia kata istighfar dulu dekat Astaghfirullahalazim, mengucap balik. Kata-kata. Tak, betul apa? Dia tak betul. Kita kata tak betul. Orang macam ni tak boleh riak kata. Tak betul. Apa pun Astaghfirullahalazim. Minta ampun kat Tuhan. Kita tak selayaknya bercakap lagu tu dengan Tuhan. Tak layak kita ni siapa nak bercakap dengan Tuhan lagu tu. Sebaliknya Tuhan buat benda ni semua sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dia duduk tak boleh. Kita duduk nak terang kat dia nak balik lah. Susah tuan. Kita tu jumpa macam-macam orang ni. Macam-macam masalah duk ada. Maksud saya ialah tuan-tuan, kita tak boleh rasa selesa mengapa ada dalam rasa orang main mengaji ramai lah ni. Alhamdulillah lah tak macam dulu tu. Tak boleh. Kita tak boleh berpuas hati dengan apa yang ada ni. Tak boleh berpuas hati.
Ramai lagi, tuan-tuan. Ramai lagi. Kalau kita kata main mengaji ramai, tak main mengaji lagi ramai. Lagi ramai. Yang dia tak tahu. Dia tak tahu apa dia pantang larang dalam agama, apa benda boleh cakap, apa benda tak boleh cakap. Kita boleh cakap sampai cakap mana tak boleh cakap. Lagu mana yang kata cakap ni melanggar hukum Tuhan, dia tak tahu. Dia kira Tuhan bagi kat dia lidah, dia nak cakap. Tuan-tuan, tolong tuan-tuan. Kita di samping kita pesan diri kita. Kita pesan diri kita, kita pun manusia, kita pun lemah, lidah kita pun tak ada tulang. Kadang-kadang kita terpetik cakap benda yang tak patut kita bercakap. Bila kita dah tercakap benda-benda macam ni, astagfirullahalazim. Kan? Minta ampun kat Tuhan, kita tak ada maksud. Minta ampun, mengucap balik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengucap balik. Nah, tuan-tuan, manusia tak lepas daripada salah silap. Kan? Jadi kita salah, kita silap, kita minta ampun cepat-cepat. Kawan kita, orang yang kita kenal, beradik kita, jiran kita, kalau kita nampak dia tersalah, dia tersilap, setakat mana boleh kita tunda dia balik mai ke pelabuhan. Kita duduk nampak dia duduk hanyut, tak tahu nak pergi laut mana. Kalau boleh tunda dia balik mai pelabuhan. Bagi dia kenal balik siapa dia dengan Allah ni macam mana kedudukan dia, bagi dia reti sebagai hamba macam mana selayaknya dia bercakap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita jaga diri kita, kita tolong jaga kawan kita dan sebagainya. Allah pelihara kita semua insya-Allah. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik silap saya. Saya tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.